KPM. Aduh, ni soalan apa ni? Tak faham lah nak jawab ni macam mana. Susah ni soalan ni. Aduh, ni dah pukul berapa? Dah lambat nak ulang kaji ni. Dah lah banyak kerja lain lagi lepas ni. Serabut lah. Aduh. Macam mana nak selesaikan ni? Kenapa ni, Mira? Cikgu, saya serabut lah cikgu. Oh, tak apa, tak apa. InsyaAllah bersama dengan saya. Okey, selepas ni saya akan kongsikan tips-tips. Jangan serabut-serabut, jangan pening-pening. Okey cikgu, jom kita belajar. Baik. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua yang menonton. Anda sedang menonton Counselling di Didik TV KPM bersama saya Syamira Nazir dan juga tetamu kita seorang guru kaunseling yang sangat berpengalaman di dalam tajuk yang kita akan bawakan kepada anda hari ini, iaitu Cikgu Emilia binti Main. Itu cikgu Assalamualaikum cikgu. Assalamualaikum. Okey. Dan untuk hari ini tajuk yang kami akan bawakan kepada anda sebuah topik yang sebenarnya mempunyai banyak makna di sebaliknya, iaitu kecerdasan emosi dan kesejahteraan mental. Dan hari inilah bersama-sama dengan guru kaunseling kita nak kupaskan satu persatu apa yang dimaksudkan dengan kecerdasan emosi dan juga kesejahteraan mental itu. Baik, cikgu. Sebelum kita nak masuk dengan lebih mendalam lagi, mungkin kita nak sentuh daripada simptom ataupun punca bagaimana ia berlaku. Kita nak tanya dulu kepada cikgu, apa yang dimaksudkan dengan kecerdasan emosi dan kesejahteraan mental tu? Baik. Terima kasih, Mira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi topik hari ini sebenarnya satu topik yang sangat-sangat popular lah, ya, sangat terkenal kerana apabila berkaitan kecerdasan emosi dan kesejahteraan mental, ramai yang tidak sedar bahawa perkara ini ada hubung kait. Okey, Mira. Jadi saya jelaskan kat sini, kecerdasan emosi ini adalah bagaimana individu, iaitu kita lah, ya, memahami dan juga mereka mengurus emosi dengan baik, lalu mereka meluahkan dengan sebaiknya. Sebab emosi ni datangnya daripada perkataan Yunani Greek. Emover. Tapi saya tak pasti sebutan betul atau tak, tapi bila dalam perkataan Greek ini menyatakan bahawa luahkan, keluarkan, emover ni, ya. Maafkan saya, kalau orang yang tahu tentang bahasa Greek ni. Dan bagaimana dikatakan luahan dan keluarkan ini, manusia ini perlu menzahirkan, mengeluarkan perasaan dia dan menguruskan emosi dengan baik. Itu dari segi kecerdasan emosi. Manakala untuk kesejahteraan mental pula adalah individu ataupun kelompok ini yang mana mereka ini mampu berinteraksi dengan baik secara konektif. Maksudnya pemikiran mereka waras, relevan dan mereka mampu menguruskan dengan cara yang normal, normalisasi. Jadi apa yang dikatakan kecerdasan emosi dan kesejahteraan mental kini agak terganggu apabila isu-isu yang dikatakan, ya, dalam proses kita, ya, Mira, sekarang norma baharu, isu-isu berkaitan murid, ya, terutama dari aspek pengurusan pendidikan yang baru, iaitu PDPR. Itu yang kritikal. Kerana apa? Tekanan ini ataupun tingkah laku mereka ini berubah kerana persekitaran. Ya, bila persekitaran mereka mula tidak dapat berinteraksi, sosialisasi mereka terhad, itu yang kita bimbangkan. Jadi apa yang berlaku kini adalah gabungan kecerdasan emosi dan kesejahteraan mental ini sangat penting untuk kita kupas pada hari ini, Mira. Sangat-sangat penting kerana ianya akan menunjukkan bahawa kecelaruan mereka ini boleh ditangani sebaiknya, insya-Allah.
Saya tertarik dengan cikgu katakan tadi, antara punca mengapa berlakunya orang kata emosi murid terganggu kerana PDPR. Mereka tidak dapat lagi berinteraksi dengan kawan-kawan. Sekarang ni semuanya orang kata behind the screen, semuanya di sebalik cermin kan, cermin skrin tu. Jadi kalau cikgu boleh kupaskan kan, kalau murid-murid di sekolah bagaimana mereka tunjukkan simptom yang mereka mungkin mengalami gangguan emosi tu. Sebab murid sekolah ni kebanyakannya mungkin kanak-kanak, mungkin remaja yang tidak begitu pandai untuk ekspresikan ataupun bagaimana cara mereka menunjukkan simptom yang mereka mengalami gangguan emosi tu juga. Okey, sebenarnya kajian di Amerika syarikat telah pun sebelum berlakunya serangan pandemik COVID, dah ada pun maklumat-maklumat kajian ilmiah yang mengatakan bahawa kanak-kanak ini memang mudah untuk terjebaklah orang kata dengan kecelaruan emosi, kecerdasan emosi dan juga kesejahteraan mental ini. Maksudnya gangguan mental mereka semakin tipis kerana mereka ni kanak-kanak. Kanak-kanak ni Mira tahu kan sangat fragile, sangat muda dan mereka tidak matang. Jadi pemprosesan maklumatnya di dalam secara pemikiran lah, mudah nak ceritanya, konektif ini agak-agak rapuh. Jadi apabila mereka tidak diajar, tak dapat tandangi isu-isu yang berkaitan dengan mereka, tiba-tiba berlakulah isu-isu gangguan mental, tekanan melampau. Okey, simptom yang tadi Mira cakap dalam kalangan murid lah, mengikut pengalaman saya, mengikut apa yang telah saya uruskan dan saya kendalikan melalui sesi kaunseling, yang paling jelas adalah perubahan tingkah laku. Macam kita orang perempuan mood swing kan Mira kan, dia ada mood swing. Kanak-kanak ni dia berubah daripada orang yang ceria, daripada ceria tiba-tiba dia jadi macam tak seronok, tak enjoy. Daripada dia duduk bersosial dengan kawan-kawan, tiba-tiba dia rasa macam dia nak duduk seorang-seorang. Dia tak nak berinteraksi dengan sesiapa. Jadi dia mula ada gangguan-gangguan dalaman yang kita tak tahu. Orang panggil tekanan dalaman yang kita tak nampak. Kita perlu lihat dari segi fizikal lah, iaitu mood swing tadi. Okey. Kemudian fizikalnya pun dia dah kurang makan, selera makan. Itu dah memang kategori yang agak severe. Jadi bila dah kurang makan, anak-anak kita tuan-tuan perempuan ataupun adik-adik kalau dah rasa macam bukan tak nak makan, tetapi rasa selera makan tu kurang. Daripada dua bungkus nasi lemak tiba-tiba tak lalu langsung. Itu membimbangkan. Jadi perubahan itu nampak simptom-simptomnya. Dan seterusnya adalah tak cukup tidur, tak nak tidur. Saya dulu Mira masa study, saya tak sangka pula bila pensyarah saya kata insomnia ni orang tak boleh tidur 6 bulan. Wow. Saya tak percaya. Ini tak ni, saya kata ini bukan isu main-main. Rupanya betul. Dia terlelap and then dia terjaga. Dia tak boleh selama 6 bulan tak tidur. Jadi dia kena ambil ubat dan kemudian baru dia boleh tidur. Itu tekanan yang menekan connective behaviournya sehingga tingkah lakunya dah tidak berfungsi. Okey, dan seterusnya simptom-simptom yang seterusnya yang paling kita nampak adalah inilah dia punya perangai. Daripada perangai disiplin tiba-tiba dia memberontak secara dalaman. Tantrum lah. Yes, tantrum. Jadi anak-anak yang merengek tu kalau dah terlalu dahsyat sangat, tuan-tuan perempuan ataupun adik-adik, tolong beri perhatian yang sebaiknya. Baik? Okey. Itu dia cukup jelas. Mungkin ada di antara ibu bapa yang mungkin anak mereka berkelakuan sedemikian yang mungkin mereka tidak perasan. Kan cikgu? Jadi itu sedikit perkongsian daripada cikgu lah tentang simptomnya apa yang kanak-kanak ini tunjukkan. Selepas ini cikgu akan kongsikan pula daripada segi bagaimana cara untuk mengatasinya. Dan cikgu pasti ada cara. Kan kalau mereka berkelakuan sedemikian, bagaimana pula ibu bapa khususnya untuk mengatasi masalah kanak-kanak sedemikian lah. Jadi kita berhenti seketika cikgu. Kita kembali selepas ini. Anda di rumah jangan ke mana-mana.
Baik, kembali kita dalam kaunseling di Didik TV KPM. Masih lagi bersama dengan Mira, guru kaunseling kita yang sangat berpengalaman, iaitu Cikgu Emilia binti Man, di mana hari ini kita akan kupaskan kita punya topik kecerdasan emosi dan kesejahteraan mental. Bila kita sebut tentang emosi, pastinya ia berkait rapat dengan mental. Ya kan Cikgu? Tadi sebelum kita berhenti berehat, Cikgu dah terangkan bagaimana ia boleh berlaku, puncanya bagaimana. Tetapi saya juga tertarik untuk bertanya kepada Cikgu. Kalau kita perasankan Cikgu, selain daripada PDPR itu, banyak lagi faktor-faktor lain yang boleh menyumbang kepada tekanan dalam kalangan remaja maupun kanak-kanak di sekolah. Mungkin Cikgu boleh kongsikan apakah faktor-faktor lain yang mungkin boleh juga menjadi penyumbang terbesar kepada masalah mental ataupun gangguan emosi mereka. Mira pernah dengar tak sekarang isu trend? Isu remaja-remaja yang nak ikut trend, ya. Ada kalanya kita ni sebagai mungkin orang luar macam kami pun tertanya-tanya bagaimana isu trend ni boleh dijadikan punca, ya. Rupanya ada beberapa kes yang saya kendalikan. Ada murid yang mengalami tekanan, kemurungan, seterusnya mempunyai graf, ya, kecerdasan emosi yang sangat menurun apabila dia tidak ada rakan-rakan di dalam media sosial. Apabila dia update status, masukkan dalam TikTok, dalam FB, ini yang kita takut ni, bullying cyber. Ya, tidak ada. Jadi dia tidak dapat mengawal perasaannya bahawa mungkin rakannya tidak ada TikTok, mungkin rakannya tidak berminat kerana dia menyalahkan dirinya dan rupanya dia gagal ikut trend. Itu yang agak mengecewakan dan membimbangkan apabila hanya faktor trend saja boleh menyebabkan mereka ni mengalami gangguan emosi. Begitu juga faktor persekitaran, Mira. Persekitaran kita sekarang ini pun mengundang isu-isu ini. Antaranya apabila ibu bapa menjadikan kepandaian anak-anak, kehebatan anak-anak jadi persaingan pula. Itu juga faktor yang mendorong kepada bagaimana mereka ini tidak mampu mengawal emosi dan akhirnya terjebak dengan isu-isu kecelaruan mental. Dan apa yang paling saya risau adalah apabila ibu bapa juga menyalahkan anak-anak ini dan tidak menerima, faktor tidak menerima anak-anak yang mengalami kemurungan. Ya, betul. Dia sebenarnya apabila berlakunya isu kecerdasan emosi dan kesejahteraan mental ni, dia membabitkan tentang bagaimana murid-murid ini berdaya bertindak. Ya, jadi faktor pendorong ibu bapa ni sebagai orang-orang yang sangat signifikan, dalam psikologi dinamakan significant others, orang yang sangat menyumbang, orang yang sangat membantu dan dikasihi. Sebab tu saya suka memetik kata-kata profesor saya, Profesor Aziz Shah, yang mana profesor kerap menyarankan kepada kaunselor-kaunselor apabila kasih sayang ini kurang, ya, faktor kasih sayang ini kurang, maka manusia ini akan mulalah bercelaru dalam pelbagai aspek. Jadi jangan sesekali dikatakan anak ini bodoh oleh ibu bapa. Kalau cikgu kata, kalau kawan-kawan kata, dia lebih terima. Tapi kalaulah mak ayah ni yang disayangi, dia kata awak ni tak pandai, awak ni tak bagus semua. Jadi ini akan menimbulkan keraguan dalam diri mereka sehingga mereka mengambil tindakan yang tidak munasabah. Ya. Itu dia. Jangan ada orang kata perbandingan lah antara anak dengan anak yang lain ataupun anak dengan saudara yang lain, kan Cikgu? Tadi Cikgu pun ada kata juga tentang penerimaan. Mungkin ada ibu bapa yang mereka tak rasa pun itu satu benda yang sepatutnya jadi isu. Macam mungkin anak tu mengalami kecelaruan emosi, kan? Mungkin kemurungan. Ada setengah ibu bapa yang rasa macam alah dia ni, mereka tak faham itu ialah sebuah kemurungan. Jadi bagaimana cara untuk merawat tu Cikgu? Sebab macam kita tahu, kemurungan itu sebenarnya ialah satu silent killer. Yes. Dia membunuh secara senyap kerana dia di dalaman, kan Cikgu? Jadi bagaimana cara untuk kita merawat mereka yang mungkin sedang mengalami masalah emosi dan juga mental? Pandai, Mira. Silent killer. Perkataan itu memang membimbangkan. Kerana apa yang berlaku adalah kesan yang paling utama ataupun rawatan yang perlu kami tanggani sekarang ini adalah bagaimana nak ubah persepsi mereka bahawa mereka ini adalah manusia yang cantik, yang sempurna, yang baik. Betul. Kerana mereka sudah ada distorsi kognitif, pemikiran yang sangat-sangat
Kalau bahasa mudah, sengit lah anak-anak sekalian. Sengit. Mereka tidak boleh terima bila orang kata awak tak cantik. Ya, saya memang tak cantik. Awak tak bagus. Ya, saya memang tak bagus. Jadi rawatan yang kami buat daripada peringkat sekolah, kami ada satu ujian dinamakan ujian DAS. Ya, kita berkolaborasi dengan Kementerian Kesihatan Malaysia. Kita mengadakan satu ujian saringan. Ya, saringan PHQ dan juga GAD. Saya rasa semua-semua anak murid, semua-semua warga-warga sekolah tahulah. Tahun lepas kami serentak satu Malaysia mengadakan ujian saringan ini adalah untuk mengakses, membuat penilaian awalan bagaimana kecerdasan emosi dan kesejahteraan mental kanak-kanak ataupun sekolah rendah, sekolah menengah ini dapat mempengaruhi. Dan juga data ini kami dapati bahawa anak-anak murid kami ada kemurungan tersebut dan kita dapat rawat dengan cara mengadakan sesi kaunseling. Itu yang pertama. Yang keduanya, kami membuat penilaian semula melalui pakar psikologis dengan dirujuk, dan kami membuat konsultasi juga bersama ibu bapa supaya ibu bapa dapat faham bahawa mereka ini bukan mempunyai penyakit yang orang kata mudah nak dirawat, tetapi mampu dirawati jika anda semua faham bahawa mereka ini hanya inginkan sokongan dan bantuan, terutama ibu bapa. Dan kemudian sekiranya graf kecerdasan emosi selepas mereka bersama dengan kami melalui sesi kaunseling, sama ada individu atau kelompok, dan kami membuat pula intervensi secara terbuka. Jika masih lagi mengalami tekanan tersebut, jadi kita merujuk pula kepada pakar di hospital. Dan saya sangat berterima kasih kepada semua pakar di Malaysia ini. Mereka sangat hebat dalam menerangkan kepada kaunselor-kaunselor dan juga helper, facilitator, bahawa apabila intervensi awal dilakukan, insya-Allah murid itu mampu pulih. Saya sendiri suka menggunakan satu teknik dinamakan cognitive behavior therapist. Mira cuba bernafas cara biasa sekarang. Biasa saja kan? Okey. Jika kita mengalami sebarang bentuk panik, contohnya ketakutan dalaman yang kita tak boleh nak kontrol, CBT adalah satu teknik yang ada satu teknik relaksasi. Mira boleh gunakan. Yang mana tekanan di pernafasan kita memberi oksigen yang sebaiknya dalam 7 saat, dan kita akan rasa seluruh organ badan kita memberikan maklumat bahawa it's okay. It's okay. Dan kata-kata yang paling suka saya gunakan, paling best lah, iaitu it's okay to be not okay. Tak apa. Kalau tak okay, tak apa. Kita cuba. Tetapi dalam masa sama, rawatan yang paling mudah untuk kita assess kepada murid-murid adalah rawatan berbentuk terapi dan teknik psychological. Saya tidak sarankanlah, saya tidak kata saya tidak, saya menolak, tetapi saya sebolehnya kalau mampu memang kita gunakan terapi ini dulu sebelum kita menggunakan psikoklinikal secara ubat-ubatan. Baik, itu dia sebuah terapi orang kata secara semula jadi yang kita sendiri boleh lakukan di rumah. Dan kita kena ingat dan faham kemurungan ataupun masalah emosi ini bukanlah gila. Itu yang kita kena fahamkan konsepnya di situ. Baik cikgu, kita berhenti berehat seketika. Kita kembali selepas ini. Anda di rumah jangan ke mana-mana untuk kita dengarkan lagi perkongsian daripada Cikgu Emilia. Baik, kembali kita dalam kaunseling di Didik TV KPM. Sebelum kita berhenti berehat tadi, Cikgu Emilia telah kongsikan satu teknik yang mungkin boleh membantu adik-adik ataupun para penonton yang di rumah sekarang yang mungkin mengalami gangguan emosi kan, yang mungkin orang kata ada anxiety attack lah, panic attack kan, iaitu teknik relaxation ataupun teknik relaksasi untuk menenangkan diri dan juga emosi. Boleh Cikgu tunjukkan bagaimanakah cara untuk kita lakukan sendiri teknik itu? Mungkin di rumah kita boleh lakukan juga Cikgu. Relaksasi ni satu teknik yang sangat popular dalam cognitive behavior therapy CBT dan sangat mudah. Jangan katakan Mira, saya pun selalu kena ada teknik ini supaya kita dapat kawal pemikiran kita dan behavior kita berinteraksi dengan normal, dengan baik. Jadi okey anak-anak, tengok sekejap ya cikgu macam mana cikgu nak buat ataupun cikgu nak bimbing anda menggunakan teknik ini. Sebenarnya teknik ini ada skrip. Kalau bersama dengan kaunselor melalui sesi dia ada skrip, tetapi kali
ni anda yang buat skrip. Skrip ni macam mana ya? Skrip-skrip antaranya okey, ready, kita tarik nafas. Okey, kita tenangkan fikiran, kita kosongkan pemikiran. Kalau yang bestnya ada bunyi-bunyi sikit air ke apa ke kan, wangi-wangi. Tapi tak apa, kat mana-mana pun anda boleh bernafas dengan baik. Cara deep breathing ini pernafasan secara dalam. Kita ni manusia selalu lupa macam mana nak bernafas. Bernafas pendek lain, bernafas panjang lain. Okey, adik-adik, kita tarik nafas. Okey, kita pegang perut. Yang mana dah nampak perut tu senang. Macam saya ni kan, perut dah nampak. Okey, yang mana tak ada. Okey, tarik dalam kiraan 7. Okey, kalau yang Islam bolehlah gunakan subhanallah, zikir-zikir. Yang bukan Islam pula, anda juga boleh kata okey, okey, tarik. Kalau suka nak pejam mata. Tarik sehingga anda nampak perut anda ataupun ada kembung tau. Dan dada tu penuh. Naik. Tarik and then kita kira. Okey, 1 2 3 4 5 6 7. Lepas slow. Lepaskan. Slow, perlahan. Kerana teknik deep breathing ini akan dapat penuhi kesesakan dada anda tu, sampaikan ke oksigen dan kemudian oksigen merembeskan ke organ-organ yang bertepatan, dan insya-Allah selalunya cikgu gunakan untuk diri cikgu sendiri. Ya, dia bukan teknik yang sangat kritikal, tak perlu terlalu protokol, tak payah ya. Tarik secara dalam dan lepas. 7 saat selalunya akan memberikan anda insya-Allah ya, segala-galanya akan menjadi lebih tenang dan mudah, insya-Allah. Mudah je cikgu rupanya kan. Duduk, tarik nafas dalam-dalam, tenangkan fikiran, 7 saat, hembus secara perlahan-lahan. Itu dia teknik relaxasi. Harapkan dapat membantu adik-adik yang kalau kita nak ulang kaji pun kan cikgu, sebelum ulang kaji mungkin kita pun boleh lakukan teknik tu. Betul. Sebab kesannya sangat-sangat bagus. Kebanyakannya mengalami panic disorder, panic anxiety. Mereka tak tahu, mereka terus gemuruk, menggeletar tangan dan kolaps. Tetapi jika cara bernafas ini pun anda semua boleh praktikkan, insya-Allah. Saya bukan nak cakap confirm, tetapi kalau kita tengok kalau orang-orang nak bersalin, kan, bagaimana dia menggunakan teknik pernafasan dan prosesnya menjadi lebih mudah. Lebih lancar cikgu. Baik cikgu, tadi cikgu dah kongsikan dari awal rancangan iaitu apa yang dimasukkan dengan kecerdasan emosi dan kesejahteraan mental. Cikgu pun dah kongsikan apa yang orang kata punca berlaku kepada masalah ini, faktornya bagaimana, cara penyelesaiannya bagaimana. Di ruangan terakhir ini cikgu, adakah sedikit perkongsian daripada cikgu untuk murid-murid di rumah sekarang yang mungkin terperangkap dalam masalah gangguan emosi ni, bagaimana cara untuk mereka keluar daripada masalah ni cikgu? Sedikit perkongsian kepada mereka. Baik. Kebanyakannya mungkin tidak faham apabila mereka berada dalam keadaan emosi yang tidak stabil. Mereka sebenarnya duduk dalam satu kotak kosong, gelap. Ya, tiada siapa pun yang boleh bantu kecuali mereka. Jadi pesanan saya, dapatkan bantuan. Ya, anak-anak sekalian, anda semua masih muda. Anda semua mempunyai potensi yang sangat besar. Dapatkan bantuan. Di Malaysia sangat banyak bantuan ya, seperti talian kasih, ya, seperti bantuan sesi terapis ya, dan kebanyakan kita sangat menyokong satu sama lain. Ya, begitu juga dengan ibu bapa. Tolong jangan buat judgemental. Jangan mengatakan dan adili anak anda bahawa saya tidak menerima apabila cikgu mengatakan anak saya mempunyai kecerdasan, kemurungan ya, ataupun depression yang sangat teruk. Dia gembira saja di rumah. Ya, cikgu ni buat istilah yang merisaukan saya. Kami akan jelaskan dengan secara terperinci bahawa anak ini tidak boleh disalahkan. Dia mempunyai satu penyakit tingkah laku. Ya, tekanan ini akan menyebabkan jika tidak dirawat semakin membesar. Dia macam ni Mira, saya selalu cakap dengan anak-anak murid saya. Okey, kita mulakan dengan stres, tekanan. Ya, kemudian akan naik. Ya, jika tidak rawat dia akan naik jadi anxiety, kebimbangan yang melampau. Ya, kemudian dia akan naik lagi depression. Kemurungan. Tu yang takut dia jumpa bapa saudara dia, kemurungan. Dah jumpa bapa saudara dia mula jumpa anak saudara dia, tok saudara dia bipolar. Dan mula jumpa maha besar, skizofrenia. Jika peringkat awal sudah berlaku tanpa dirawat, tanpa ditangani oleh ibu bapa, guru-guru, masyarakat dan anda sendiri,
saya memang sangat khawatir perkara ini akan menjerumuskan negara kita satu kelompok tidak sihat dari segi psikologikal. Kerana kalau sepandai mana pun anak-anak ini, jika mereka sihat psikologikal, sihat tubuh badan mereka, insya-Allah. InsyaAllah. Itu yang pasti. Sebab itu pemikiran yang positif sangat penting. Jadi pesanan saya, dapatkan sokongan, dapatkan bantuan. Jangan risau, jangan malu. Ya, semua sekarang ni terbuka. Saya rasa rakyat kita pun dah terbuka tentang isu ni. Kalau macam dulu macam Mira sedar kan, kalau orang kata pergi mana? Buat psikiatri mesti. Pergi mana? Jumpa kaunselor. Mesti bermasalah. Dah tak ada dah. Alhamdulillah. Sekarang tak lagi, cikgu. Yes, dah tak ada. Dan mungkin murid-murid di sekolah pun boleh juga jumpa guru kaunseling sendiri untuk berkongsi tentang masalah yang mereka hadapi. Guru-guru kaunselor khususnya pasti akan membantu mereka tunjukkan jalan, kan cikgu? Pasti. Macam cikgu katakan tadi, punca sikit je, stres sikit je. Dia macam sebuah luka lah. Luka tu kecil je, tak dirawat, makin lama mungkin akan menjadi semakin mudarat. Baik cikgu. Dan juga saya pun, kalau saya boleh tambah sikit cikgu, peranan kawan-kawan sebaya pun memainkan sebuah, orang kata, peranan yang besar lah, kerana rakan sebaya ini dekat di jiwa mereka selain daripada ibu bapa. Jadilah seorang rakan yang boleh mendengar juga, kan cikgu? Mendengar dan juga tepat untuk kita berkongsi. Ingat hashtag kita jaga kita. Okey cikgu, sedikit pesanan terakhir cikgu kepada mereka yang sedang menonton di rumah. Baik, saya hanya ingin anda semua semak dalam hati bahawa love myself. Love myself, dan kita akan rasa kasih sayang, cinta, dan sebuah keharmonian tu akan wujud apabila kita merasai kasih sayang tu. Kita memberi dan kita menerima. InsyaAllah. Perkara yang pertama yang saya nak anak-anak semua bersedia adalah sentiasa menghargai diri. Kita ni hidup sekali. Betul. Dan kita ni hanya ada diri kita saja. Pemikiran kita, kawalan kita, emosi kita, kawalan kita, dan tingkah laku kita juga di bawah kuasa kita. Jadi jangan mudaratkan diri, jangan abaikan. Anda semua begitu berharga. Betul tu cikgu. Love yourself. Ingat tu adik-adik semua yang berada di rumah. Terima kasih banyak-banyak Cikgu Emilia binti Man atas perkongsian yang sangat luar biasa pada hari ini. Diharapkan memberi manfaat kepada semua yang menonton. Kita jumpa lagi di episod akan datang hanya di Counselling Didik TV KPM. Saya Syamira Nazir. Assalamualaikum dan salam sejahtera.